اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah kesimpulan-kesimpulan yang ada di lidahku, yafqahu qawli, supaya manusia semua dapat memahami akan kata-kataku. Allahumma alimni ma jahiltu, wahai Tuhan ajarkan kepadaku perkara-perkara yang aku masih jahil. Wa dzakirni ma nasitu, dan beri ingatkanlah perkara-perkara yang aku lupa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula, tidak ada daya untuk aku nak melakukan segala ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk nak mengelak daripada segala maksiat, illa billah, ay illa bina'unatillah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tama kali marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan kita yang memberikan segala nikmat kepada kita, yang memberikan kepada kita taufik, yang memberikan kepada kita pertolongan sehingga kita dapat datang ke masjid, kita dapat menunaikan sembahyang maghrib dengan secara berjamaah. Alhamdulillah. Ini semua dikatakan taufik, dikatakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah makna taufik? Adakah kita tahu makna bagi taufik? Apa itu taufik? Taufik, kata para alim ulama, iaitulah ja'alul qudrati ta'ah lil 'abdi. Itu makna bagi taufik, menjadikan kuasa untuk melakukan ketaatan bagi hamba. Maknanya kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah, kita dapat datang daripada rumah kita ke masjid. Ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada bijak pandai kita, bukan daripada kudrah kita. Kalaulah bukan daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dapat datang ke masjid ni. Ini kerana kemuliaan Allah Ta'ala nak memuliakan seseorang hamba, diberikan kepadanya taufik kepada seseorang hamba
ramai mana manusia ataupun ramai mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maghrib dan isya mereka itu lalai dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Mereka itu lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka itu tidak ada Allah, seolah-olah mereka itu tidak ada kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang tidak dapat taufik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita adalah taufik. Kita dapat datang ke masjid itu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik sangat berharga, sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mahal tak mahalnya taufik tidak disebut di dalam Al-Quran melainkan satu tempat sahaja. Taufik disebut di dalam kalimah taufik di dalam Al-Quran hanyalah satu tempat. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik itu melainkan taufik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dalam melakukan ketaatan itu tidak dapat siapa yang memberikan hidayah dan taufik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Fatihah kita meminta dengan Allah Subhanahu wa taala pada kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa makna ihdina? yakni tunjukilah kami serta taufikkanlah kami di atas jalan-jalan yang lurus. Itu makna ihdina. Ihdina yang disertakan dengan taufik, dengan pertolongan. Kalau dapat petunjuk tetapi tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang tak tahu bahawa datang ke masjid ini adalah kemuliaan, dapat masuk syurga, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua tahu, tapi mereka tidak dapat taufik, tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat, kita dapat datang masjid ini daripada kekuatan kita. Siapa kita? Kita hamba yang lemah, kita hamba yang sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan segala anggota kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah taala yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Mana pergerakan kita pada hakikatnya yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tiqad, pegangan orang yang beriman. Tidak ada yang berlaku di dalam alam, tidak ada yang berlaku di luar alam, melainkan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, bila kita tahu kita sekarang ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu maghrib dan isya Allah Ta'ala beri kepada kita taufik sehinggakan kita dapat semayang isya secara berjemaah. Kita dapat duduk di antara maghrib dan isya, waktu yang paling agung, waktu yang mulia, waktu maghrib dan isya. Para alim ulama salaf, dia tidak berkata-kata walaupun salah satu patah perkataan di antara maghrib dan isya. Dia habiskan masa di antara maghrib dan isya di masjid, beriktikaf, mendengar kuliah-kuliah agama, dia membaca Al-Quranul Karim, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dan isya. Kata ulama salaf, aku lebih redha daripada aku berkata-kata perkara yang dunia sia-sia di antara maghrib dan isya. Aku lebih redha seseorang itu menghunuskan, menikam perut aku dengan pisau yang tajam, daripada aku berkata-kata satu patah perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena waktu maghrib dan isya ini waktu sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Kita orang yang jahil, kita orang yang awam, kita tak tahu kemuliaan waktu. Kita tak tahu mulia waktu, kita sangat boros dengan waktu, seolah-olah waktu kita lebih murah daripada harga yang murah. Sedangkan waktu kita pada hakikatnya lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya.
Kenapa? Kerana waktu kita tidak boleh dibayar, walaupun dengan dunia ditukar menjadi emas, walaupun begitu waktu kita tidak boleh dibayar. Jadi waktu maghrib dan isya ni waktu wali mulia, maka kita berada di dalam majlis ilmu hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah majlis ilmu dan tempat kita duduk ini sebaik-baik majlis dan sebaik-baik tempat. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allah Ta'ala memuliakan kita. Kita berada di sebaik-baik tempat di dalam alam ini, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sebaik-baik tempat itu, seafdal-afdal tempat itu, iaitulah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tempatkan waktu yang mulia di tempat yang mulia. Mana lagi kemuliaan selain daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang? Tidak ada. Alhamdulillah, kita tidak diberikan kelalaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar, kita tafakur, kita memikir tentang nasib kita negeri akhirat, kita memikir tentang ilmu-ilmu, kita memikir tentang apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu sebab untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat kelak kita akan berbangga. Kita akan berbangga di dalam syurga nanti, insya-Allah. Kita akan berbangga dengan waktu yang kita ada sekarang ini. Waktu yang mana waktu yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih baik daripada 1000 rakaat salat. Menuntut ilmu itu satu saat kita berada di dalam majlis ilmu lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Maka manakah lebih afdal lagi daripada menghadiri majlis ilmu? Akan tetapi manusia di akhir zaman dia lalai. Dia ingatkan masjid, dia ingatkan majlis begini hanyalah sampingan. Kalau dia tidak ada kerja nak buat benda yang lain, dia ingatkan, oh kita kita duduk di antara maghrib dan isya. Tidak ada yang lebih afdal daripada kita duduk dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia ini. Jadi yang banyaknya mereka yang tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan bagi taufik dia ada lawan dia. Lawan dia dikatakan khuzlan. Khuzlan iaitu lawan bagi taufik. Taufik pertolongan di dalam melakukan ketaatan. Khuzlan iaitulah pertolongan daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna khuzlan. Ramai manusia dapat khuzlan, tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada awal tadi saya membaca satu surah yang begitu agung, yang membicarakan tentang, yang menyatakan tentang pentingnya umur, pentingnya masa. Wal asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Waw ni dikatakan huruful qasam, huruf yang diguna untuk bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi, itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf qasam bersumpah dengan masa. Ini satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa masa itu sangat-sangat penting, masa itu sangat-sangat mahal bagi kita. Wal asri, demi masa. Innal insana, Allah Ta'ala letak harfu tauqid, haraf nak menyungguh-nyungguhkan kalam. Inna, sesungguhnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Lam itu juga dikatakan lam taukid, menekankan lagi. Dua huruf taukid Allah Ta'ala gunakan. Satu inna, yang kedua lam. Jadi kalam ini kalau orang belajar bahasa Arab nak menunjukkan Allah Ta'ala cakap bersungguh-sungguh. Kalau kita kata sesungguh-sungguhnya, begitu. Manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Apa makna? Kebanyakan manusia dalam kerugian. Kita tengoklah sekarang, ramai mana yang datang ke masjid,
Ramai mana yang datang menunaikan sembahyang berjemaah berbanding dengan ahli qaryah di sini? Hanya jumlah yang sedikit. Maka dengan sebab yang sedikit inilah Allah Ta'ala mengekalkan dunia ini. Allah Ta'ala menurunkan akan hujan. Allah Ta'ala menumbuhkan akan tumbuhan. Dengan sebab golongan yang sedikit inilah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita di dalam kebaikan begini insya-Allah. Dan Allah Ta'ala zuriatkan anak cucu kita juga orang yang suka kepada masjid, dekat masjid, hati mereka bertambat dengan masjid insya-Allah. Jadi manusia kebanyakannya rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kebanyakan manusia rugi, melainkan selepas daripada illa ini orang yang tidak rugi. Illa alladhina amanu, iaitulah melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Beriman maknanya dia menerima di dalam hati akan apa yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menerima di dalam hati apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum hakam di dalam Al-Quran, daripada perkara yang halal dan haram, daripada apa yang disebut di dalam Quran, dia terima semua. Itu orang panggil orang yang beriman. Wa amilus salihat, lagi pula dia melakukan amal-amal soleh. Beriman kemudian beramal soleh. Kalau beriman sahaja tidak melakukan amal soleh, masih lagi dikatakan rugi. Masih lagi dikatakan rugi. Kerana Allah Ta'ala gunakan dengan waw. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Waw ni dikatakan di dalam bahasa Arab, waw digunakan untuk mutlaqul jam'i, untuk kita menghimpunkan. Akaltu samakata, aku makan ikan, wal burtuqal, dan buah limau. Aku makan ikan dan buah limau. Mana ikan pun kita makan, buah limau kita makan. Mau kita himpunkan sekali. Itu makna wow. Illa alladhina amanu, melainkan orang yang beriman. Kalau beriman sahaja rugi lagi. Beriman tapi tak solat, beriman tetapi tidak menutup aurah. Beriman maknanya terima hati. Kadang-kadang orang yang beriman tetapi dia tidak melakukan amal soleh, dia tidak menunaikan Islam dia tidak menunaikan akan Islam. Mesti kita nak satukan beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, kalau beriman sahaja beramal soleh masih lagi rugi. Melainkan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barulah kita digolongkan daripada golongan yang tidak rugi. Maka golongan yang selepas daripada illa itu sangat sedikit, saudara yang dirahmati Allah sekalian. Golongan yang tidak rugi, golongan yang beriman, golongan yang beramal soleh, golongan yang berpesan-pesan dan dengan kesabaran, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran sangat-sangat sedikit. Yang banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalai dengan masa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalai bahawa dia ni datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia daripada tanah. Asal daripada datuk kita dijadikan daripada tanah, Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian daripada tanah Allah Ta'ala menzuriatkan anak cucu Nabi Allah Adam itu daripada setitik air mani yang hina. Daripada setitik air mani ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi segumpal darah. Daripada segumpal darah ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sekeltul daging. Daripada sekeltul daging disaluti dengan tulang-tulang, lalu dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Lalu bila sampai waktu yang telah dikehendaki dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala keluarkan manusia
keluarkan kita ketika berada di dalam rahim ibu kita melalui tempat yang sempit dalam keadaan selamat. Allahu Akbar. Fikirkan, daripada mani diubah menjadi seketul darah, diubah menjadi seketul daging, diubah menjadi seorang baby, kemudian ditiupkan roh. Fikirkan kelakuan perubahan di antara satu kelakuan kepada satu kelakuan. Siapa yang menjadikan? Adakah perubahan itu berlaku dengan tidak ada yang menjadi? Mustahil. Mesti ada yang menjadi. Siapa? Yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita itu daripada setitik mani berubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir lagi, bila kita keluar daripada rahim ibu kita, bila kosong rahim ibu kita, maka Allah taala cadangkan 2 bejana susu, 2 bejana makanan yang sesuai ketika kita kecil. Allahu Akbar. Masa kita kecil kita tak boleh makan. Kita boleh makan nasi, kita tak boleh minum air yang air seperti mana orang besar minum, air Milo, air teh, air apa, tak boleh minum. Akan tetapi Khalik yang menjadi, dia mengetahuilah apa yang sesuai ketika kita kecil, iaitulah susu yang sesuai, tak payah makan apa, kita kenyang dengan susu tu. Itulah air kita, itulah makanan kita. Allahu Akbar. Siapa yang menyusun sebelum daripada keluar? Adakah keluar susu? Tidak keluar. Selepas daripada keluar sahaja ada susu. Allahu Akbar. Allah yang menjadikan. Kemudian daripada kecil, daripada tak pandai berkata-kata, hanya pandai menangis, nak makan pun menangis, berak pun menangis, apa menangis belaka, sakit pun menangis, suka pun menangis, tak tahu apa. Kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu sedikit demi sedikit. Kita dapat panggil nama ayah dan ibu, kita dapat berkata-kata, pada awalnya tidak berapa betul makhrajnya, kemudian kita berkata dengan fasih, sehinggalah sekarang kita pandai berkata-kata dengan lancar. Apa semua penama di dalam dunia kita tahu dengan bahasa kita. Bahkan ada setengah orang itu dia mengetahui dalam beberapa bahasa. Maka siapa yang mengajarkan semua? Daripada kecil semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Berapakah yang kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kira berapakah air yang kita gunakan, yang dijadikan oleh Allah, berapakah nasi yang kita makan sehingga kita ada sekarang, berapakah udara yang kita sedup, berapakah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala tak pernah minta tuntut bayar pun, apatah lagi nak naikkan lagi. Allah taala tuntut bayar pun tak tuntut. Allahu Akbar. Siapakah lebih mulia, lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita ya faham, kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nafsu kita sangat menipu, dunia menipu kita, nafsu lagi, syaitan lagi, sehingga kan kita tertutup daripada memikir tentang awal kejadian kita yang menunjuk di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada kita di dunia, apakah tujuan Allah taala jadikan kita di dunia, hantar kita di dunia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum, wahai manusia, adakah kamu menyangka bahawa aku jadikan kamu ini sia-sia? Kamu sangka aku jadikan kamu di dunia ini sia-sia ke, wahai manusia? Hanya untuk makan, hanya untuk minum. Kalau kerana makan dan minum, hanya sama taras dengan binatang sahaja kehidupan kita. Orang beriman bukan hanya fikir makan, bukan hanya fikir minum. Orang beriman dia fikir tentang selepas daripada mati, ke mana kita akan pergi, apa yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala nikmat yang diberikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Itu pemikiran orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala, afa hasibtum, adakah kamu menyangka bahawa aku jadikan kamu sini abatha, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, adakah kamu menyangka wahai manusia bahawa kamu ini tidak akan dikembalikan kepada aku? Yakni kamu tidak akan mati, tak akan bertemu dengan aku ke? Tentu sekali kita akan mati. Semua orang yakin bahawa kita semua akan mati. Allah Ta'ala tanya dengan secara
nak menetap sahaja. Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah Ta'ala jadikan kita di dunia tidak lain tidak bukan supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Jangan kita lalai. Kita hidup di dunia bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ramai manusia yang rugi. Manusia ingat dia hidup di dunia hanya untuk makan, hanya untuk memuaskan nafsu. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak ingat bahawa dia ni meminjam akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akibatkan di akhirat kelak Allah Ta'ala akan soal, manakah harta, di manakah umur kamu menghabiskan? Di mana kamu menghabiskan umur-umur kamu daripada kecil, mula daripada balik sehinggalah kamu mati? Di manakah kamu habiskan umur-umur? Adakah di tempat taat ataupun tempat maksiat? Waliyadzubillahi min dzalik. Kalau di taat, Allah Ta'ala balas dengan syurga. Kalau depan maksiat, kalau kita tidak bertaubat, dibalas dengan neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disoal, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada masa muda kita. Kemanakah kita habiskan masa muda kita dulu? Kerana masa muda ini masa yang paling berkualiti untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manakah harta yang kamu dapat? Kamu dapat duit, kamu dapat harta daripada mana? Dari mana-mana kamu usaha? Dan ke mana kamu menafkahkan akan harta kamu? Disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kata Nabi, akan disoal akan ilmu. Dengan apakah kamu buat ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu? Adakah kita tahu sekadar kita nak berhujah dengan manusia? Adakah kita tahu sehajar kita nak menunjukkan kita ni tahu? Akan tetapi kita tidak beramal, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu bahawa datang ke masjid ini adalah baik, adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dia tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tahu tapi kamu tidak lakukan? Akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah orang yang tidak beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari akhirat kelak dia akan menyesal. Dia akan menyesal semenyesal-nyesalnya, sehingga kan dia menyesal tidak berguna. Dia rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah saudara yang saya kasihi sekalian, bila kita mati, Allah Ta'ala tak beri peluang kedua untuk kita datang ke dunia ni. Allah Ta'ala tak beri balik dah kita nak melakukan sembahyang berjemaah. Allah Ta'ala tak beri dah kita nak datang ke masjid ini. Allah Ta'ala tak beri dah kita nak membaca Al-Quran bila kita mati. Tapi bila kita mati, kita tak tahu. Maka jangan kita boros dengan masa kita. Kedekutlah dengan masa kita. Kedekutlah dengan masa kita dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan masa kita daripada saat ke sesaat dengan menggunakan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan kita leka. Masa kita sangat mahal. Ketahuilah bahawa kita sekarang ini berada di dunia sedang bermusafir. Dunia ini adalah tempat musafir sebagai highway kita. Ke mana? Ke negeri akhirat. Tanah air kita negeri akhirat. Akan tetapi kita ditipu oleh dunia. Dengan sebab kita duduk di tempat yang sama, kita duduk dengan keluarga, kita pergi kerja, kita balik rumah yang sama. Akan tetapi pada hakikatnya, pandangan orang yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat kepada jam, dia tengok jarum jam bergerak, maka itulah adalah langkah dia ke negeri akhirat. Dia sedang berjalan ke negeri akhirat sekarang. Kita sekarang sedang semakin dekat dengan akhirat, dengan tanah air kita. Kita telah meninggalkan dunia sekarang ni. Tetapi kita ditipu oleh dunia. Dunia sangat pandai menipu kita.
Sebab itulah kita kena jangan sia-siakan waktu yang ada. Ketahuilah kita tak tahu lagi bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyesal di hari akhirat, kerana menyesal di akhirat tidak berguna. Menyesallah di dunia ni. Dunia ini adalah tempat kita menyesal, tempat kita melakukan ibadah, tempat kita bertaubat di atas apa yang kita telah lakukan yang sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyesal di akhirat, apa gunanya? Nasi telah menjadi bubur. Kita minta supaya Allah Ta'ala hantar balik ke dunia, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kata ulama, walaupun kamu menangis keluar air mata darah sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan hantar balik ke dunia ini untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti mana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala hikayatkan, yakni ceritakan perkataan orang yang berdosa di hari akhirat kelak. Ketika dia hidup di dunia, dia rasa seolah-olah dia tidak ada Allah. Kaki-kaki dia, tangan-tangan dia, kepala-kepala dia, harta-harta dia, tak ingat ini semua daripada pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak nak ikut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, dia sangat-sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat-sangat gembentar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat-sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tara idzil mujrimun, kata Allah, sekiranya kamu melihat, walau tara idzil mujrimun, sekiranya kamu, jika kamu melihat kepada golongan-golongan yang berdosa di hari akhirat kelak, nanakisu ru'usihim, mereka itu menundukkan kepala-kepala mereka itu, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka itu. Orang yang berdosa di hari akhirat kelak, kata Allah, dia akan tunduk kepala dengan rasa hina, dengan rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tak malu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kita tengok macam mana dalam TV, orang yang ditangkap melakukan jenayah, mencuri, merokok, merogol, macam mana dia ditangkap, macam mana kita tengok dia menundukkan kepala. Kenapa? Kerana dia malu, kerana manusia dunia melihat perbuatan jahat dia. Ketahuilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di hari akhirat kelak yang menyaksi kita bukan hanya segelitin manusia di Malaysia, di dunia semua, bahkan daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam sehinggalah akhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksi akan pekerjaan yang buruk yang kita lakukan. Maka orang yang berdosa menundukkan kepala mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rasa hina, kata setengah ulama, sehingga gugur daging-daging muka dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana malu. Lalu dia berkata di hadapan Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tengok apa yang dia kata. Rabbana, ya Tuhan kami. Dia mengaku Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Di dunia dia tak kisah. Seolah-olah dia berjalan, ini tanah yang dia berjalan, tanah dia. Seolah matahari ini, matahari tak tahu siapa yang buat. Seolah-olah dia tidak ada Tuhan yang menjadikan dia. Akan tetapi di hari akhirat kelak, orang yang tidak taat kepada Allah, dia akan mengaku bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah lihat ya Allah. Absarna, kami telah lihat ya Allah bahawa kehidupan dunia itu adalah menipu daya. Betul yang apa yang kamu sebut, kehidupan dunia itu tidak sebenar. Mati itu adalah sebenar. Azab kubur itu adalah sebenar. Nikmat kubur yang diberitahu oleh Rasulullah itu adalah sebenar. Bangkit daripada kubur itu adalah sebenar. Mahsyar itu sebenar. Mizan itu sebenar. Titik yang sirat adalah itu sebenar.
syurga dan neraka itu adalah sebenar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absarna, kami telah lihat ya Allah, wa sami'na, dan kami telah dengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, yakni kepada dunia balik, na'mal salihan, nescaya kami akan nak melakukan amal soleh dah ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini yakin ya Allah subhanahu. Maka apakah faedah menyesal orang-orang yang berdosa di hari akhirat kelak? Allah Ta'ala tidak balikkan balik kita, orang yang berdosa di dunia. Mana ke dunia? Ni tempat kita duduk sekarang ni, sebelum daripada kita mati. Maka jangan kita sia-siakan masa kita. Jangan kita ingat kita hidup dunia ini hidup sehidup-hidup, hanya nak cari makan, hanya nak cari minum. Itu orang panggil fikiran, bukan orang yang fikir yang beriman, yang sebenar-benar yang beriman. Orang yang beriman, dia akan fikir kehidupan dia, urusan dia untuk menyampaikan ke negeri akhirat. Kalau dia sembahyang, dia akan sembahyang kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari nafkah, dia mencari seperti mana yang dituntut oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menipu dalam kerja, dia amanah di dalam kerja, dia tidak melakukan kezaliman yang tidak diberi. Dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita balik pangkal jalan. Kita balik kepada jalan yang lurus, jalan yang kita minta di dalam Al-Quran, di dalam Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Manakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan yang engkau telah beri nikmatkan kepada mereka itu. Ai minan nabiyyin, daripada jalan para nabi. Macam mana Nabi menunjuk jalan untuk mentaati Allah, maka kita ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, jalan-jalan orang yang diberi nikmat, yang diberikan syurga di hari akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai, waladhdallin, daripada, dan bukan jalan yang engkau sesat. Dan bukan jalan yang waladhdallin, orang yang sesat. Bukan jalan yang engkau daripada murkai, daripada Yahudi Nasara, dan bukan daripada jalan yang sesat. Azan itu. Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah. Hayya 'alal falah. Datanglah kita kepada kejayaan. Kata ulama, kalaulah ada kalimah yang lain daripada ibarat al-falah, ada lagi yang lebih afdal daripada al-falah, nescaya disyariatkan tiap-tiap kali azan lain daripada al-falah. Maka kalimah al-falah ni kalimah yang paling agung. Paling agung. Allahumma ja'alna minal muflihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang beruntung, orang berjaya. Tidak ada kejayaan yang sebenar, iaitulah kejayaan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali dengan kita menunaikan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah as-salah. Kita menunaikan sembahyang, kerana sembahyang itu menjadi tiang bagi agama. Awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak, iaitulah sembahyang. Kalaulah sembahyang kita tidak diterima ataupun kita tidak sembahyang, wal-iyadzubillahi min dzalik, orang yang tidak sembahyang, maka segala amalan lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dia tidak terima, zakat dia, kalau dia ada banyak harta, dia sedekah dalam keadaan sama dia tidak salat, maka sedekah dia menjadi haba'an manthura, debu yang bertabangan, hingga tidak ada pahala. Kenapa? Kerana sembahyang itu adalah tiang bagi agama. Maka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk kita mendisiplinkan kita dengan Allah, jalan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling afdal dengan kita menunaikan sembahyang dengan seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut aqimus salah, dirikan olehmu akan sembahyang. Allah Ta'ala tak sebut dengan if'alis salah, kerjakan olehmu akan sembahyang. Allah suruh diri. Apa makna diri? Kata ulama, iaitulah kita menunaikan akan hak-hak bagi sembahyang, hak yang zahir dan hak yang batin. Hak zahir dengan kita memenuhi segala syarat dan rukun bagi sembahyang. Syarat sembahyang, rukun sembahyang, kita memelihara daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Di akhir zaman ramai orang yang ada juga galangan yang sembahyang, pemuda-pemuda alhamdulillah sembahyang, akan tetapi mereka sembahyang dalam keadaan jahil, tidak belajar tentang sembahyang, tak tahu mana perkara yang membatalkan sembahyang, sehingga berlaku di dalam salat zahir-zahir perkara yang membatalkan sembahyang. Bergerak lebih daripada 3 kali, makan dalam sembahyang. Macam mana ustaz makan dalam sembahyang? Ada sisa-sisa makanan yang melekat di celah gigi, dia telan. Itu dikatakan perkara yang membatalkan sembahyang. Yang zahirnya, saya pernah bila kita sembahyang Jumaat, ramai daripada orang anak-anak muda yang sembahyang dalam keadaan pakai seluar. Dia pakai seluar, dia pakai baju t-shirt yang ketat. Jadi bila dia rokok, Masya Allah, terangkat dia punya baju, dan seluar dia pakai itu semua di bawah daripada pusat. Maka bila nampak aurah daripada di dalam sembahyang, itu perkara setengah daripada membatalkan sembahyang. Bila batal sembahyang, dikira tidak sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka kita orang sembahyang, akan tetapi di hari akhirat kita golongan orang yang tak sembahyang. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Kenapa? Kerana jahil tentang solat. Kalau kita nak pakai, tak ada masalah, pakai seluar tinggi daripada pusat. Kerana bila kita rokok, terangkat baju kita, maka nampak aurah. Bila nampak aurah, batal salat. Bila batal salat, wajib kita i'adah, ulangkan balik. Kalau tak ulang, bermakna kita termasuk di dalam golongan orang yang meninggalkan salat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Kenapa? Kerana dia sembahyang tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir. Sembahyang batin, mesti kita sembahyang, kita kena ada khusyuk di dalam sembahyang. Jangan kita sembahyang tapi kita berjalan dalam sembahyang. Biasa berjalan dalam sembahyang. Ramai orang yang berjalan dalam sembahyang, tak lupa nak letak mana kunci tadi, akad takbir terus nampak. Kenapa? Kerana kita tidak ada khusyuk. Ada seorang Imam Abu Hanifah, satu kisah yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah.
Seorang tu pergi mengadu, menangis-nangis dia. Ya Abu Hanifah, aku telah lupa di mana aku letak kunci gedung aku, harta aku. Aku tak ingat dah ya Abu Hanifah, di mana aku letak. Dalam tu banyak harta aku, banyak dengan masa aku. Menangis-nangis pergi bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah senyum. Dia kata macam ni, awak nak kunci balik? Nak kunci. Awak semayang malam nanti dalam bilik seorang-seorang dalam keadaan penuh dengan khusyuk. Oh, dia pun betul lah, dengan ulama besar dia menjumpa, dia pergi malam nanti, dia masuk dalam bilik khulwah dia, maka dia ambil wuduk dengan sempurna, dia semayang khusyuk. Bila dia semayang cuba nak khusyuk, maka syaitan mari khatir. Syaitan sangat haris, sangat rajin. Apabila kita nak menunaikan semayang, banyak kita fikir benda tu, fikir benda luar daripada semayang, kita tak fikir pun. Siapa yang memberi datang khatir-khatir, bayangan-bayangan itu adalah syaitan yang mengganggu kita. Sebab itulah kita kena ada tahassun sebelum sembahyang. Kata ulama, kita bacalah qul a'udzu birabbin nas, supaya kita ni dijauhi daripada syaitan. Saf-saf yang kita bina itu mesti kita rapat-rapatkan saf, supaya syaitan tidak boleh berada di celah-celah yang dia akan mengganggu orang-orang yang sembahyang. Kalau sembahyang tidak khusyuk, maka kata ulama, siapa-siapa yang sembahyang akan tetapi dia tidak khusyuk, fal uqubatul asra' minha, seksa Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada dia. Seolah-olah dia bersenda-senda di hadapan Allah. Dia sembahyang tapi hati dia lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah tadi, bila Abu Hanifah tak silap, dia suruh sembahyang, laki-laki ni sembahyang dengan khusyuk. Masya Allah, bismillah, diingat dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat pemurah, Ar-Rahim yang lagi amat mengasihani, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan di akhirat. Takut dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk. Iyyaka na'budu, kepada engkau sahaja ya Allah, tidak ada pada yang lain. Na'budu, aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau sahaja aku minta pertolongan ya Allah. Aku minta pertolongan ya Allah. Dalam dia khusyuk, mari syaitan khatir lagi. Dia mari tunjuk, kunci awak ada situ. Mana dia dah, ada kunci, cepat-cepat dah semayang. Tadi khusyuk, jadi cepatlah. Kerana hasil dah benda-benda yang dituntut. Dia semayang bukan kerana Allah, kerana nak kunci. Allah tak ada bagi dengan waswas syaitan. Bila begitu pergi bertemu, pagi-pagi lagi bertemu dengan Abu Hanifah, senyum manis. Abu Hanifah senyum. Ulama dia tahu tipu daya syaitan. Kita orang jahil sering ditipu oleh syaitan. Sebab itulah jangan kita berasingan, jangan kita jauh, jangan kita malas dengan berdamping dengan ulama, kerana mereka itu tahu susunan-susunan untuk kehidupan kita. Jangan ditipu oleh syaitan. Bila dia bertemu dengan Abu Hanifah, dia kata, Abu Hanifah, saya sudah jumpa. Aku tahu dah, kamu akan jumpa kunci. Di mana kamu jumpa? Di dalam solat. Dalam solat dia jumpa kunci dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga batin kita ketika solat dalam keadaan dalam khusyuk. Maka dikira pahala dalam kita melakukan solat, iaitulah ketika kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita peliharalah sembahyang, jangan kita meninggalkan sembahyang. Takut-takut kita dibala dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sakit. Dalam keadaan sakit kita tinggal sembahyang. Kalau sihat tak ada masalah, Allah Ta'ala cuba dengan sakit sikit, kita tinggal. Saya pernah masuk dalam hospital. Saya sakit, kena tahan dalam wad. Saya tengok kadang-kadang pakcik yang janggut panjang, kadang-kadang kita tak sangka dia ni tak tahu, dia tak tahu. Saya tanya, pakcik dah semayang? Pakcik tak boleh semayang. Uish, macam mana tak boleh semayang? Macam orang perempuan dia ada time dia tak boleh semayang, orang lelaki tak boleh. Selagi mana ada akal, selagi itu wajib sembahyang. Walaupun kata ulama, laki-laki yang diikat di satu pokok, tak boleh nak pergi nak cari air, macam mana telah diikat oleh orang yang zalim. Maka bila dia tahu waktu solat, wajib dia kena solat. Tak ada air, tak ada debu tanah, nak tayamum, macam mana nak solat? Wajib dia nak solat.
dikatakan oleh ulama solat dengan secara ihtiram, solat hormat waktu. Sembahyang tak boleh nak gerak kepala, solat dengan kelopak mata sekadar yang mungkin. Tak boleh kelopak mata pun dipegang awak. Solat dengan hati. Selagi mana ada akal, maka tak boleh kita meninggalkan solat. Maka peliharalah kesedar solat walaupun keadaan kita sihat ataupun keadaan kita sakit. Maka kita peliharalah solat kita, dan ahli keluarga kita, anak isteri kita, jaga solat. Kerana nak tahu kita ni orang yang berjaya mendidik anak-anak isteri, maka tengoklah pada solat. Kalau kita berjaya mendidik anak-anak kita menjadi orang yang solat, orang yang suka solat, maka kita ibu bapa yang berjaya, ibu bapa yang berbahagia dengan anak dan isteri yang mempunyai. Akan tetapi di hari akhirat kalau kita mempunyai anak yang tidak solat, isteri yang tidak solat, kita bertanggungjawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kamu didik anak? Adakah kamu mengikut seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? 7 tahun kita suruh, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tak boleh kena rotan dalam keadaan beradab, bukan rotan siapa mencacat, rotan kadang menakuti sahaja. Kalau kita buat, dia tidak solat juga, telah terlepas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit lagi, seksa orang yang meninggalkan solat ni sangat banyak. Setengah daripadanya di dunia lagi Allah Ta'ala tidak angkat pahala, tidak angkat doa orang yang dia solat, dan orang yang tidak solat Allah Ta'ala tidak masukkan di dalam doa-doa orang yang beriman. Allahumma al-muslimin al-muslimat, kita berdoa selepas sembahyang, maka orang yang tinggal solat tidak tak masuk dalam doa orang yang beriman. Orang yang tinggal solat, dia mati dalam keadaan hina, tidak mati dalam iman dan Islam. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Orang yang meninggalkan solat, ketika nak mati dia mati dalam keadaan sangat-sangat lapar, dan mati dengan sangat-sangat dahaga. Sehingga kan kata Nabi SAW, sekiranya kamu menghimpung lautan dunia, lalu kamu menuang kepada dalam tengkuk orang yang meninggalkan solat, nescaya tidak dapat lagi menghilangkan haus orang yang meninggalkan solat. Allahu Akbar. Macam mana haus, macam mana kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seksa orang yang meninggalkan solat. Dalam kubur, Allah Taala sempitkan kubur orang yang meninggalkan solat sehingga berselisih di antara tulang kanan dan kiri. Di dalam kubur, Allah Taala nyalakan kubur orang yang meninggalkan solat dengan api neraka, walaupun dia tidak lagi masuk dalam api neraka. Dia berbaliklah siang dan malam di dalam kubur. Kubur menjadi satu lubang daripada lubang neraka. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Dan dihantarkan di dalam kubur satu ular, namanya kata Rasulullah Syuja'ul Aqra. Ular yang apabila mematuk orang yang meninggalkan sembahyang, maka didih bisanya selama 70 tahun dalam daging. Dan seksa lagi orang yang meninggalkan salat, yang disebut oleh Rasulullah SAW di hari akhirat kelak, bila bangkit daripada kubur, Allah Ta'ala hantar seorang malaikat, yang mana di tangan malaikat ini ada rantai daripada neraka. Rantai daripada neraka panjangnya kata Nabi 70 hasta. Buat apakah malaikat ini? Malaikat ini ambil rantai ini, ikat di leher orang yang meninggalkan sembahyang. Lalu diambilkan hujung daripada rantai itu, dimasukkan ke dalam mulut orang yang meninggalkan sembahyang, dikeluarkan melalui dubur orang yang meninggalkan sembahyang, lalu ditarik di hadapan orang yang ramai. Lalu malaikat mengisytiharkan, kata inilah seksaan orang yang meninggalkan kefarduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah ibn Abbas, daripada sahabat Nabi yang ahli, yang alim, dia kata bermula satu halaqah daripada rantai. Kalaulah kamu mengambil satu halaqah daripada satu bulatan sahaja daripada rantai, kamu letak di atas dunia, nescaya dunia ni akan hancur. Itu seksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak memandang di hari akhirat kelak kepada orang yang meninggalkan salat dengan pandangan rahmat, maka dia sangat-sangat hina, lebih hina daripada binatang. Dan orang yang meninggalkan salat di hari akhirat kelak bersama dengan siapa? Bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman di dalam neraka yang paling di bawah. Maka ketahuilah, tidak ada kemuliaan orang yang meninggalkan salat.
Tidak ada kemuliaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka kalau kita ada keluarga yang meninggalkan solat, maka kita marahlah kepada mereka. Marah tanda kita sayang. Marah lebih marah daripada dia memusnahkan harta benda dunia kita. Kerana dia telah merobohkan agamanya sendiri. Agama dia merobohkan dengan meninggalkan sembahyang. Dan amal ibadah lain tidak akan boleh dibina. Sedekah tidak diterima, kebalan amalan baik tidak diterima dengan sebab dia tidak menunaikan solat. Orang yang tidak solat tidak ada iman padanya. Orang yang tidak solat tidak ada kebaikan. Tak boleh kita nak kata dia ni baik, tak solat pun baik. Tak solat itu adalah maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak solat tidak ada amanah padanya. Tak boleh kita nak bagi amanah. Kalau dia nak jadi ketua dalam pekerjaan, tak boleh orang yang tak solat, kerana dia tidak akan amanah. Macam mana dia nak amanah dengan kita, sedangkan dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak amanah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan kita, iman kita semua, peliharakan zuriat-zuriat kita. Mudah-mudahan Allah taala memeliharakan kita sehingga kita mati dalam iman dan Islam. Allahumma la taj'alna fina syaqiyyan wa la harama. Allahumma anfi'na, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina ma'ahlu kunta wa Allahumma ya 'azim sultan, يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميع صن، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تذلك أهلا. يا ميسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، حاجاتنا كثير، حاجاتنا كثير، وأنت أعلم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.